Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama diberi kesempatan dan juga peluang pada malam ni kita bersama-sama dengan Dr. Wan Rosli lah. Dr. Wan Rosli, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa. Dia akan menerangkan kepada kita buku beliau, iaitu metod untuk memahami Al-Quran. Buku beliau, teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran. Dia akan cerita, cuma dia tak cerita macam kita belajar dalam kelas lah. Dia akan bagi kita teknik ataupun konsep, cara, kemudian kita kena apply lah. Jadi kita akan dengar teknik tersebut daripada Ustaz Wan Muhammad Rosli. Mudah-mudahan semua dapat fokus dengar dan juga dapat catat lah apa benda yang disampaikan, benda-benda yang penting, supaya untuk masa yang akan datang kita lebih mudah. Kita nak apply kepada orang awam, kita nak approach ataupun memberi pendekatan kepada orang awam supaya orang awam rasa bahasa Quran ni mudah, bukan satu benda yang susah. Mereka dapat terima dan mereka dapat minat untuk belajar. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemputlah Ustaz Dr. Wan Muhammad Rosli untuk menyampaikan teknik untuk faham dan juga hadam kata dasar Al-Quran. Dipersilakan insya-Allah. Boleh. Ini sekalian. Ini tak. Ini. Ini sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin rabbal alamin. Terima kasih sahabat saya, tuan pengurusi, Tuan Haji Zaim, Prof dan semua pelajar-pelajar kita di Mahat Tahfiz At-Taqwa, insya-Allah. Terima kasih kerana jemput saya untuk memberi sedikit penerangan berkenaan dengan buku yang warna hijau ni. Sebelum ni ada satu lagi kita buat warna biru tapi sama je. Ini warna hijau ni yang bagus sikit. Baik, buku yang saya namakan dia teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran ini. Selama lebih kurang saya berkecimpung di dalam pengajaran bahasa Arab ini lebih kurang dah hampir 25 tahun. 25 tahun Alhamdulillah di Universiti Islam Antarabangsa. Dan mengikut pengamatan saya lah, belajar bahasa Arab ni lama. Akhirnya kita terfikir juga, takkan kita seorang yang nak tahu bahasa Arab, nak pandai bahasa Arab. Kita nak semua orang pandai bahasa Arab juga, insya-Allah. Kita nak sharekan ilmu itu. Sebab kita saya dulu melalui pembelajaran bahasa Arab macam biasa juga. Belajar hafal, kadang-kadang tu tak hafal je. Jadi kita nak supaya generasi kita yang baru ni, dan orang nak belajar bahasa Arab ni, tak perlulah menghadapi pembelajaran yang begitu lama. Jadi sekarang ni orang-orang belajar bahasa Arab sekarang ni dia belajar nak instant semua. Mesej nak instant ya. Jadi semua nak instant semua dah. Makanan pun instant sekarang ni. Makanan segera nama dia. Jadi kita nak supaya benda tu biar menjadi shortcut. Menjadi shortcut. Jadi dalam buku saya ni, apa yang saya terangkan dalam buku ni ialah pada pandangan saya ialah kaedah ataupun teknik yang boleh kita ikuti untuk menjadikan pembelajaran bahasa Arab kita ni tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan alhamdulillah ya, selepas saya keluarkan modul ini, saya dapat banyak feedback yang positif daripada ramai orang, alhamdulillah. Daripada orang ramai, dan saya dah buat beberapa testimoni dan juga kajian-kajian berkenaan dengan teknik ini, dan alhamdulillah. Dan saya jumpa Tuan Haji Zaim, alhamdulillah, dan Tuan Haji Zaim bagi semangat untuk saya terus kembangkan kaedah ni, insya-Allah. Dan mungkin bermula daripada Mahat Tahfiz ni dah, insya-Allah kita akan kembangkan teknik
pembelajaran bahasa Al-Quran melalui teknik, nama kata tu kata dasar. Bukan melalui nahwu dan saraf terus, bukan melalui cara biasa yang kita belajar dalam kitab-kitab yang ada sekarang ni, tapi terus melalui kata dasar. Sebab apa yang saya dapati bahawa masalah pembelajaran bahasa Arab ni sebenarnya dia kepayahan dia berkait dengan kata dasar ni. Maknanya selagi kita tak faham kata dasar itu, tak faham apa itu kata dasar, apa dia punya kaedah-kaedah pergerakan kata dasar itu, selagi itulah kita akan bermasalah dengan bahasa Arab. Selagi itulah kita bermasalah dengan bahasa Arab. Itu apa yang saya yakini yang berlaku sekarang ni, ialah kita banyak masalah dengan bahasa Arab sebab kita tak memahami dasar dia tu. So apa yang kita buat dalam buku ni ialah kita nak memahami kata dasar. Kalau kita buka buku kita ni, semua ada buku kita insya-Allah. Kalau kita buka buku ni, tengoklah halaman pertama. Apa yang ini adalah tajuk yang saya bagi ini mengikut kajian ataupun yang dipanggil sebagai kajian keperluan di dalam mempelajari bahasa Arab. Sebab dalam bahasa Arab ni, dia ada benda yang perlu kita belajar dulu, ada benda yang perlu kita belajar kemudian. Ada benda yang perlu kita dahulukan, ada benda yang perlu kita kemudiankan. Ada benda yang perlu kita celekkan, ada benda yang perlu kita pejamkan mata dulu. Contohnya ada seorang sahabat apa dia kat Facebook. Apabila saya tulis ke bahasa Arab, dia kata saya pernah belajar bahasa Arab dulu. Tapi dia sampai kat mana? Sampai dekat ismul isyarah. Lepas tu stop lah. Kenapa sampai gitu belajar bahasa Arab sampai kat ismul isyarah aja? Sebab ustaz yang mengajar ismul isyarah tu dibagi semua ismul isyarah yang ada dalam bahasa Arab tu, dibagi semua kepada budak yang baru nak belajar. Jadi saya tengok, masya-Allah, 16 ismul isyarah. 16. Nak tunjuk orang lelaki, hadha. Nak tunjuk orang perempuan, hadhihi. Dua orang lelaki, hadha ni. Dua orang perempuan, hata ni. Ramai-ramai orang, haulai. Jauh, ulaika. Wah, banyak betul sebenarnya. Lepas tu nak kena praktis gini. Akhirnya dia stop kat situ je. Stop kat ismu isyarah. Lepas tak nak belajar lagi dah, banyak sangat. Padahal dalam Quran, nak kita dalam Quran itu, daripada berbelah-belah ismu isyarah tu Ustaz, yang ada dalam Quran apa tak? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hadzal kitab. Dalam Quran ni kan? Ya. Inna hadzal Quran in hadza ulaika humul muflihun. Haula itu je lah Quran. Tilka jangan sekali. Tilka jangan sekali. Zanika mungkin sekali dua ataupun tak ada langsung. Yang lain-lain tu tak ada sangat. Tapi yang utamanya ialah hadza dengan zalika. Dua itu dia. Hazihi pun jangan jumpa juga hazihi. Hazihi naqatullahi lakum ayah. Sikit je. Yang banyaknya ialah zalika dengan hadza. Kita bagi pada situ dia belajar lebih kurang 16 qasmu isyarah. Akhirnya orang nak belajar bahasa Arab pun dia stuck kat situ, tak nak belajar lagi, dah taubatlah. Dah 16 ismu isyarah tu. Jadi dia tak boleh belajar. Jadi begitu juga dengan apa nama ni, tasrif kan. Tasrif ni saya buat khas ni, dia dah jadi macam apa? Saya sikit bawa, saya nak bawa banyak tadi tapi tengok habis kat rumah. Masya-Allah, laku. Bagi free je sebenarnya. Itu laku tu. Bagi free je. Ambil. Ini saya cetak banyak ni, free habis. Saya kumpulkan ni. Ini ni saya dah apa nama ni? Saya dah rojok kepada beberapa prof. Saya dah rojok beberapa kawan-kawan saya yang pakar dalam nahwu Arab ni. Saya nak buat ni, saya nak buat jadual ni. Cuba kita bincang betul ke tak apa yang saya buat ni. Bincang, keluar dia lah. Keluar jadual ni. Kita belajar fa'il madhi, fa'il mudhari' kan? Tasrif dia. Fa'il madhi, fa'il mudhari', fa'il amal. 3 jenis perbuatan. Lepas tu saya letak terus kat sini ialah 9 jenis wazan. 9 jenis pattern perbuatan yang ada dalam bahasa Arab. Jadi saya seraikan semua kat sini. 9 pattern yang terkenal dalam bahasa Arab. 9 pattern yang banyak berulang dalam Quran. Kita fokus kita ialah kepada Al-Quran Al-Karim, bukan kepada bahasa Arab moden. Tak, bukan. Bahasa dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Kita kumpul lah 9 pattern ini. Kita dapatikan 9 pattern ini mengikut turutan. 1 yang paling kerap, 2 yang kedua kerap, dan selepas 9 mengikut susunan dia. Ini berapa kali ubah ni untuk menentukan dia punya susunan betul.
Maknanya yang paling kerap sekali, yang paling kedua paling kerap, yang ketiga paling kerap, sampai ke bawah. Ada 9 pattern kita temui yang kerap berulang dalam Quran dengan kita letakkan nombor-nombor ni. Jadi yang ini kita minta dihafal lah, sebab tak ada cara lain lah, ini kena hafal lah. Kalau tak nak hafal boleh, tapi kena selalu dengar, selalu buat exercise. Jadi cara dia kena buat exercise selalu. Kalau tak nak hafal, kena exercise ni insya-Allah. Boleh buat. Saya ada teknik dia untuk buat exercise tu insya-Allah. Jadi ada 9 pattern. Pattern apa tu? Fa'ala, af'ala, fa'ala. Cuba tengok ni muka surat kita ni. Dalam apa? Dalam buku kita ni ada muka surat, saya kumpul kat situ. Muka surat last sekali nota. Muka surat belakang sekali ni. Ni sama aja tapi yang dalam bentuk ni flashcard ni cantik sikit. Yang ni sama saja wazan, kata kerja dan pelaku ya. Yang dalam kotak atas tu itu adalah kata kerja, yang bawahnya pelaku. Ini yang perlu kita balonnya. Untuk pengetahuan adik semua ya, saya pernah test modul ni ataupun teknik, cara pengajaran ni, saya guna ni je selama 3 tahun. Ini je pakai, pusing ini je 3 tahun. 3 tahun ini pusing ini ya. Wazan 9, madhi, mudhari', amar, masdar, bawah tu pelaku dia. Buat latihan 3 tahun. Insya-Allah student kita ataupun orang yang belajar tu dia akan nampak, oh begitu bahasa Arab rupanya. Jadi kalau nak ikutnya, berapa tasrif yang kita ada? Tasrif perbuatan mujarrad mazid ada 20-30 tu. Fa'ala, fa'lala, semua ada kat sini. Tapi apa kita senaraikan berapa? 9 saja. 9 inilah asas dia yang paling kerap di dalam kitab suci Al-Quranul Karim yang perlu kita kuasai. Baik, itu ialah pengenalan buku insya-Allah ya. Saya nak masukkan sikit macam mana kita nak, apa yang perlu kita belajar, apa yang perlu dahulukan mengikut kita minta topik dalam buku ni. Tengok topik pertama. Topik pertama. Sebenarnya biasanya kalau saya terangkan buku ni 3 jam, tapi tak cukup, orang lain cakap 1 jam. Saya ingat berapa tuan mengurusi ya? Sampai berapa kan ya? Kita nak apa, tengok masa. Oh jangan sampai pukul 1 nanti. Tak benar, teruk sangat lama sangat ya. Begini, kita buat sambil, kalau ada soalan tanya ya, insya-Allah. Saya terangkan secara tepat ni insya-Allah. Saya pernah buat dekat masjid wilayah 3 jam. 3 jam lebih kurang lah. Alhamdulillah yang datang ramai macam tu datang. Penuh dewan. Masa tu buku ni baru keluar lah. Saya nak cuba test macam mana sambutan orang. Alhamdulillah ramai datang. Okey, pertama sekali benda yang pertama yang kita perlu tahu ya, dalam kaedah ini, pertama sekali nama dia mendasari kata dasar. Kita kena belajar macam mana nak tahu setiap perkataan Arab ni dia akan ada kata dasar. Allah Subhanahu Wa Taala memilih bahasa Al-Quran, bahasa Arab sebagai bahasa Quran, ada hikmahnya. Sebab apa? Sebab bahasa Al-Quran ini setiap perkataan, hampir bukan semua ya, hampir setiap perkataan dia akan ada, dia panggil ruh. Saya bagi nama ruh ni kata dasar, dia punya dasar dia. Ada kata akar, tapi saya rasa akar ni rasa tak seronok bunyi akar, jadi tak apalah saya kata dasar. Ada setengah kawan kata akar, tak apalah saya kata dasar. Kita nak the base dia tu ya, base asal dia tu. Jadi setiap perkataan Arab ni dia akan ada kata dasar. Jadi apa yang perlu kita, latihan pertama yang perlu kita buat ialah mengetahui kata dasar. Jadi bab pertama, tengok muka surat 2 tu kan. Muka surat 2 tu, tajuk dia ialah mendasari kata dasar. Jadi kita bagi tahu tu kata dasar dalam bahasa Arab, muka surat 3 dan muka surat 2 tu, yang pertama dia ada 3 huruf. 95% kata dasar dalam bahasa Arab ni dah 3 huruf. Maknanya walaupun panjang macam mana pun perkataan Arab tu, panjang macam mana pun perkataan Arab tu, dia akan ada timbul 3 sahaja kata dasar. Contohnya, dapat insya-Allah. Contoh perkataan, kita kata perkataan apa? Perkataan apa yang paling panjang sikit contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan apa yang panjang sikit? Sa'altumuni. Contohnya lah perkataan Arab kan. Kata dasar dia apa kata dasarnya? Panjangnya sin, hamzah, lam. Contohnya lah kan. Sin,
Hamzah, lam. Ini kata dasar dia. So kita kena buat training macam mana nak keluarkan kata dasar itu. Jangan silap Contohnya kita ambil perkataan lain, perkataan mushaf, perkataan mushaf. Mushaf. Mushaf Al-Quran kan? Mushaf. Contohnya lah, contoh perkataan mushaf tak ada dalam Quran ni. Mushaf. Apa kata dasar mushaf? Sad, ha, fa dan mim ini adalah imbuhan. Jadi kita tahu itu tu, kita tahu tu. Contohnya perkataan lain, kata yazhabuna, yazhabuna. Contohnya, aina tadhhabun in huwa illa zikrul alamin. Aina tadhhabun. Nah, perkataan tadhhabuna, apa kata dasar dia? Dhahaba. Kena pecah-pecahkan macam ni sebab dia belum jadi perkataan lagi. Dia ni dia panggil bahan mentah. Tidak ada sebagai makna lagi. Dia ada dhahaba. Jadi kita kena tahu dia punya perlahan insya-Allah, Kena tahu tu. Dhahaba. Oh dhahaba. Tadhhabun. Oh dhahaba kata dasar dia. Ini kata dasar dia. 1 2 3. So kena training. Contohnya kata dasar ha mim dal. Itu kata dasar ha mim dal tu. Tengok berapa perkataan yang ada kata dasar tu. Alhamdu, hamidun, mahmudun, muhammadun, ahmadu, yuhmadun. Semua perkataan itu ada kata dasar ha mim dal. Itu yang pertama. Itu kena training, kena buat latihan banyak. Dan saya dah buat satu buku ni, buku warna pink ni, ini untuk buat latihan. Namanya latihan teknik kata dasar. Yang ni semua ada dalam Quran. Ada dalam Quran, ada dalam Quran. Spesialnya buku kita ni, latihannya, contohnya hanya ada dalam Quran saja. Yang ada dalam bahasa moden saja tak ada dalam Quran, kita tak sebut. Ada banyak perkataan-perkataan moden, yang Arabic moden ini tak ada dalam Quran. Ada banyak. Banyak perkataan-perkataan moden yang keluar sekarang, baru keluar tu. Tapi kadang-kadang tu dia punya base ataupun dia punya root tu ada dalam Quran, tapi dengan makna yang berbeza. Ada juga. Contohnya dalam Quran sayyaratun. Contohnya sayyaratun. Maksud sayyaratun tu dalam Quran, ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa'adna dalwah. Fa'adla dalwah. Apa itu sayyaratun di Quran? Sayyaratun. Rombongan. Sayyaratun di dalam Quran tu kata dasar dia adalah kata dasar dia sayyaratun. Contohnya kan dalam Quran, wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa qala hadha ghulan. Surah Yusuf, sayyaratun. Mata'an lakum walis sayyarah. Sayyarah di dalam Quran maksudnya kata dasarnya daripada sin ya ra. Sin ya ra. Kita kena belajar tu. Alif kena buang, ta kena buang, tinggalkan aja sin ya ra. Ini kata dasar dia. Kata dasar sin ya ra ni maksudnya berjalan. Qul siru fil ardi Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Dalam Quran sayara ni berjalan. Root dia sin yara, maknanya berjalan. Lepas tu keluar perkataan sayyarah. Apa sayyarah tu? Maknanya unta yang kuat berjalan. Daripada perkataan sayyarah, ia panggil sirah mubalaghah, sayyarah yang kuat berjalan. Ini digunakan untuk unta, karavan. Dalam bahasa Arab kita panggil karavan. Yang apa nama ni? Unta yang panjang, ada 1000 ekor unta tu. Dia berjalan pada paksi panjang tu. Dia panggil apa tu? Qafilah dia panggil. Ada satu dia panggil apa bahasa Arab? Dia panggil qafilah. Qafilah. Panjang macam kereta api. Macam kereta api sebiji. 1000 ekor unta tu berjalan tu. Macam kereta api. Itu dipanggil sayyarah. Air. Ya? Air. Air pun sama juga. Air ialah sekumpulan unta. Falamma fasalatil airu. Airu juga sekumpulan unta. Jadi sayyarah. Kalau tengok Al-Quran, sayyarah ni maksudnya sekumpulan unta yang membawa barang perdagangan, macam kereta api tu. Tapi moden Arabic dia jadi lain lah. Maksudnya apa moden Arabic kata? Kereta. Jadi kereta kan? Dekatlah tu kereta dengan car, caravan. Ini caravan. Yang moden Arabic ialah car. Ya? Car. Ada. Punya root ada dalam Quran. Root itu ada dalam Quran tapi makna yang berbeza. Contoh perkataan nasafa dalam Quran. Nasafa. Qul yansifuha rabbi
Nasfa. Apa maksud nasafa dalam Quran? Hancur. Nasafa? Hancur. Ru nasafa tu. Maksudnya hancurkan. Lenyapkan. Qul yansifuha yas'alunaka 'anil jibali qul faqul yansifuha rabbi nasfa. Nasafa ni maksudnya hancurkan, nasafa, nasafa. Tetapi modern Arabic dikeluar makna lain. Saya baca khabar je masa mula-mula saya baca bahasa Arab tu kan. Saya belajar tak belajar bahasa Arab moden sangat, baca bahasa Arab yang saya style lama sikit. Jumpa dalam satu baca, saya cuba belajar bahasa tu perang Teluk. Baca soal khabar Arab ni, perang Saddam Hussein semua. Dia panggil nasif, dia panggil hawun nasif. Hawun nasif, perkataan nasif tu. Saya kata apa nasifnya? Rupanya nasif tu ialah mortar, bom mortar yang sejenis senjata yang yang macam meriam tu kan, letak tu. Itu dengan sok ke dengan sin? Dengan sin. Macam kat ayat Quran tu. Qul yansifuha rabbi nasfa. Oh, dia guna perkataan nasafa tu untuk memberi makna mortar. Dia panggil nasif. Kumpulan nasifah dia panggil nasif. Oh, dia guna perkataan tu. Base-nya Quran ada. Cuma moden dia keluar makna lain dah. Tengok tu insya-Allah tu. Contoh ialah perkataan yang tak ada dalam Quran tapi base dia ada dalam Quran. So kalau kita faham makna dalam Quran tu, kita dengan modernize Arabic itu senang kita dapat. Cuma kena teka sikit ya. Kena teka sikit lah maknanya. Senang. InsyaAllah. Saya dapat tinggi tu. Jadi gini ya. Sebab itulah kita tupu kepada perkataan dalam Quran dulu. Supaya kita senangkan perkataan Al-Quran dulu, kita bagi pendedahan kepada perkataan Al-Quran dulu. Lepas tu kita pindah kepada modern Arabic, senang aja sebab dia base dah ada dalam Al-Quran. Semua perkataan yang modern Arabic ni base dia kebanyakan ada dalam Al-Quran. Ada yang tak ada juga tapi tak banyak. Biasanya ada, insya-Allah. Ada. Kalau tak ada pun dia akan ada base saja. Mungkin makna berbeza, Baik. Jadi perkataan pertama yang tadi semua insya-Allah ya tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita kena faham yang pertama tu, nama dia mendasari kata dasar. Maknanya setiap perkataan Arab tu kita mesti tahu dia punya base meaning dia. Bukan base dia punya base apa namanya? Root dia. Sayyarah apa dia punya kata dasar dia? Sin ya ra. Contohnya malaikah. Apa kata dasar bagi malaikah? Mim lam kaf. Perkataan ibadah, apa base dia? Ain ba da. Perkataan solat, usalli fardaz zuhri, usalli, apa base dia usalli? Kita tahu ni. Cuba teka apa base dia? Root dia, dasar, kata dasar dia. Sad lam ya. Bukan ya, bukan ya. Wow. Macam mana tahu wow tu? Sebab kita selawat. Ini selawat ni. Selawat. Kalau kita kata sin lang ya, jadi salai pula ya. Salai. Itu dalam masalah lagi pun ada salai, kena salai. Baik. Tahu base insya-Allah tu. Ya? Masuk boleh kan? Masuk ke salai lah. La yaslaha ila al-ashqa. Dia gunakan untuk masuk neraka je. Ada yang untuk masuk neraka. Tu neraka tu. Sebab jika ada unsur layu, salai. La yaslaha illa al-ashqa. Wa tasliyatu jahim. Khuzuhu faghulluh. Apa ni? Ada cuma dalam Quran kebanyakannya mana gitulah ya. Dia ada dua tu. So'lan ya dengan so'lan. Wow, kalau waw tu solat, kalau ya tu salai. Bahasa Melayu pun ada salai. Kita ambil bahasa Arab sebenarnya salai tu. Kalau Quran sayasla, salah. Sayasla naran zatal. Yasla wa yadkhulu finnar. Tapi tak boleh kata yasla al-bait. Ila aina tazhab? Ana azhab asla al-bait. Apa tu? Masuklah sebab Al-Quran tu asla. Salah tu kau untuk masuk dalam api. Ataupun menghampiri api sebab yang dia khusus salai. Jadi kena faham tu nanti kan guna asla tu. Kenapa tu masuk asla tu rumah ada api kan? Jadi rumah panah kat dia tak ada aircon apa jadi panah jadi okey wallahu alam. Tapi itu ceritanya root ya, root. Kena mesti tahu root setiap perkataan. Apa perkataan tadi? Apa kata dasar bagi Quran? Al-Quranu. Apa kata dasar dia? Al-Quran. Qaf ra hamzah. Qaf. Kena jangan sebut qiraah. Kalau sebut qiraah dia dah ada makna dah. Sebut qaf ra hamzah. Qaf ra hamzah. Perkataan apa lagi? Perkataan ustaz. Apa kata dasar dia? Ustaz.
Ustaz, perkataan ustaz. Apa kata dasar dia? Ustaz. Ha, siapa tahu? Tak ada kata dasar, tak ada. Sebab tu saya kata bukan semua perkataan bahasa Arab ada kata dasar. Tak ada. Ustaz ada. Kenapa ustaz ada? Sebab perkataan ustaz itu bukan bahasa Arab. Bila perkataan tu tak ada kata dasar, maknanya dia bukan bahasa Arab. Ajaib betul lah. Maksudnya bahasa Arab ni kalau nak tahu dia punya bahasa dia tu, perkataan itu perkataan asing atau perkataan senang je. Cari kata dasar dia. Kata ada kata dasar maknanya perkataan itu adalah perkataan asing yang masuk di dalam bahasa Arab. Perkataan ustaz masuk daripada dalam bahasa Arab daripada bahasa asing. Sama ada bahasa Parsi ataupun bahasa Turki gitu kan. Gitulah. Dia ustaz tu. Sebab tak ada zaman Rasulullah pun ustaz-ustaz Dia zaman kemudian apabila orang Arab dah bercampur dengan Turki sebagainya, dia keluar perkataan ustaz tu. Miskat. Ya? Miskat. Miskat. Kamiskatin fiha misbah tu. Miskat bukan bahasa Arab kan? Miskat tu daripada ada kata rasa saya ingat miskat tu. Shin kaf. Shin kaf. Ya ke benda kan? Kita cek balik kat sini ada tu insya-Allah. Jadi selesai tu insya-Allah. Jadi kita kena tahu setiap perkataan Arab yang ada dalam Quran itu 95% ada kata dasar. Pastikan kita semua tahu kata dasar itu. Yang pertama yang perlu kita ajar kepada pelajar-pelajar kita. Teknik pertama. Yang kedua, dah kenal dia punya apa tu? Dia punya kata dasar tu. Apa benda yang kedua yang perlu kita tahu? Base meaning. Base meaning maksudnya makna asas. Itu kena tahu tu makna asas tu. Makna asas. Setiap kata dasar ni, setiap kata dasar, contohnya kata dasar sin ya ra. Contoh kata dasar sad lan waw. Contoh kata dasar dhahaba. Dia akan ada base meaning. Tadi root kan? Tadi base apa nama ni? Dia punya root ataupun kata dasar. Yang ini makna asas. Makna asas. Dia akan ada makna asas. Contoh, perkataan sayara. Apa makna asas dia? Okey, jom kita tengok insya-Allah kat sini. Kat sini sinyara. Muka surat apa? Sinyara. Saya buat bahagian kedua buku ni daripada muka surat 60 ke atas. Saya senaraikan, alhamdulillah, makan masa lama ni, lama saya buat ni. Senaraikan rujukan banyak, rujukan ni saya rujuk macam buku. Ada saya senaraikan lebih kurang ni hampir keseluruhan kata-kata dasar daripada ayat-ayat Al-Quran. Maknanya saya ingat 90% adalah Kamus. macam kamus lah. Tapi kamus tak lengkap lah. Kamus untuk kata dasar saja. Contohnya sinyara. Muka surat apa sinyara? Tengok sinyara. Ni dia ada tepi ni. Tengok tepi ni kan. Sinyara 127. Sinyara. Tengok tu. Sinyara kan. Jumpa semua sinyara tu. Okey, cuba tengok makna dia. Berjalan, menjalankan, perjalanan, keadaan, pengembara, kafilah. Jadi apa base meaning dia katanya? Apa makna asas dia? Jalan lah. Bukan jalan raya, jalan. Maksudnya bergerak, berjalan Maksudnya base meaning bergerak berjalan. Ingat tu? Base dia ialah berjalan. Ingat base dia. Tulis kat situ, tulis kat sini. Tulis kat sini. Sinyara in bracket jalan. Sebab apa yang apa? Kamus ni makna satu Quran ke ataupun pada surah satu Quran. Yasin. Satu Quran. Yang kata orang ambil daripada petikan surah. Petikan dari surah Yasin tu untuk latihan saja, untuk latihan depan tu, latihan kaedah. Yasin dengan Yasin saja. Yasin dengan Fatihah. Apa ni? Yang ini tak, yang ini saya masuk surah Al-Baqarah dan surah ini surah Al-Baqarah. Yang kata Yasin tu? Yasin tu kat sini. Dekat kaedah awal ni sebut surah Yasin. Jadi kaedah yang saya bagi dalam buku tu bab pertama tu semua daripada surah Yasin saja. Mana yang bahagian belakang ni? Yang bahagian belakang bab kedua ni, ini adalah kata dasar untuk keseluruhan Al-Quran Karim. Rupanya kata dasar surah Al-Quran sikit je, ini je. Itu je. Ini je. Ini adalah 800 kata dasar di dalam Quran. Saya kumpul kat sini, saya kaji, saya pergi ke buku ni 800. Saya dapati 800, ada terdapat 8 berapa tu? 800 kata dasar. Sin ya ra 1. Za ha dan ba 2. So lan waw 3. Ada 800. Banyak kan? Dari 800 tu yang berulang, yang kerap berulang, yang terlampau kerap berulang 250 je.
250 ya. Yang paling kerap berulang lah, maknanya ia berulang lebih daripada 10 kali. Ada yang berulang sampai ratus kali ada. Macam tengok tu. Cuba tengok pada buku dia. Ini adalah kotak tu adalah kata dasar. Dapat jelas kotak kata dasar tu? Sekejap minum air sikit insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam kotak tu. Ini dalam kotak tu ada kata dasar kan? Ada lebih kurang 800. Ingat tak? Lebih sikit lah 800. Okay. Jadi 800 tu saya dapati 200.5 yang kerak berulang. Kerak sangat berulang. Jadi yang kerak sangat berulang tu saya letak 4 angka. 4 label. So ada jumpa tu 4 label tu. So yang 4 label ni adalah yang paling kerak berulang Al-Quran. Maknanya lebih daripada 30 kali, 50 kali, 1000 kali pun ada. Jadi yang paling keraknya ada 4 ni. Macam kita lah telefon 4G. Laju 4G tu. Ya. Kalau yang 3 tu, 3 level 3G tu, yang 3 ada kan? Itu kurang sikit. Kerak juga tapi kurang sikit. Kalau yang 2 tu mana sederhana. Tak banyak sangat. Sederhana. Ada 10 gitu je, tak banyak. Kedua. Kalau 1 tu paling sebut kadang-kadang tu sekali 2 je dalam Al-Quran. Contohnya perkataan apa? Saya tengok perkataan yang 1. 1 tu Al-Quran sebut sekali je. Sekali sebut Al-Quran, lepas tu tak jumpa lagi dah. Ada juga. Itu maknanya 1 lah. Okey. Contohnya dalam muka surat 205. Tengok 205. 205. Kita ambil perkataan hadaya ya. Huda. Hadaya. Muka surat 205. Hadaya ini perkataan ini saya letak 4 label tu. 4 maknanya terlampau kerap dalam Quran. Banyak dalam surah Baqarah saja hadaya beratus. Banyak sangat. Jadi kita letak 4. Cuba tengok perkataan haraba. Maknanya melarikan diri. Haraba. Bawah dia tu. 1 je. Sebab Al-Quran sebut 1 je. Sekali sebut Al-Quran haraba. Sekali 2 je. Ada saya ingat surah apa tu? Ustaz cek nanti. Haraba sekali je keluar. Tak banyak lah maksudnya. Sekali 2 kali tu maknanya kita kira kita buat 1. Tapi kalau terlampau kerak sangat beratus sampai tak 4. Kalau lepas 50 je kita tak 2 gitu ya. InsyaAllah lebih 50 kita tak 3. Jadi kita dapat terus ya yang mana kata dasar yang kerak berulang, yang tak berulang, yang senang lah. Kalau yang 1 tu kemudiankan. Kalau yang 4 tu utamakan. Utamakan yang 4 tu. Kalau boleh yang 4 level tu kalau boleh hafal pun tak apalah. Hafal bodoh tak apalah, hafal je kata-kata. Hafal je lah. Hafal je tak apa. Hafal je. Jangan kata hafal bodoh tu boleh tak? Boleh, hafal je tak masalah. Tak ada masalah insya-Allah hafal je. Yang 250 tak banyak pun. 250 saja. Jadi saya ingat kalau dapat kuasai 200 lah, 250 banyak 200 dah. Kata dasar yang saya bagi yang saya letak 4 ni kan. Dapat kuasai 200 ini dengan makna-makna base dia, insya-Allah saya ingat nak baca Quran tak ada masalah dah. Saya ingat tak ada masalah dah. Insya-Allah bro. Insya-Allah. Saya yakin itu sebab saya pernah test dengan ada lebih kurang 10 orang. Pelajar dewasa, bukan pelajar dewasa betul. Pencing semua dah. Umur 60 tahun ke atas. Saya test dan saya dapati berjaya lah. Dia nampak lah. Dia nampak nampak base meaning tu. Dia dapat base meaning tu, dia boleh trace makna dia melalui base meaning tu. Jadi, selepas kenal kata dasar, apa yang perlu kita buat pertama? Yang kedua, mengetahui makna asas. Makna asas ni contohnya sin ya ra. Muka surat apa sin ya ra tadi? Muka surat. Tengok balik muka surat tadi. Muka surat 127. Sin ya ra kan? Cuba tengok dia punya sin ya ra tu, contohlah sin ya ra ni tak banyak Al-Quran, dua base tak apa. Tu sin ya ra tu berjalan sin ya ra. Apa base meaning dia katanya? Apa makna asas dia? Cuba. Berjalanlah. Habis tu makna-makna yang lain tu kita kait-kaitkan. Contohnya sin ya ra berjalan. Sirah. Kenapa kita kata sirah? Daripada sejarah tak? Sirah. Yang Quran ada sanu'iduha siratahal ula. Di dalam cerita apa tu? Cerita Nabi Musa kan? La takhaf. Ya Musa la takhaf. Apa nama ni? Sanu'iduha sirataha
Al-ula. Sirah maknanya perjalanan. Sirah. Sebab itulah panggil sirah itu. Sirah ialah perjalanan hidup. Jalan juga. Sirah juga maknanya keadaan asal. Tongkat tu jadi ular. Lepas tu jadi tongkat balik. Kalau itu panggil sirah ni. Perjalanan ni. Daripada tongkat kepada ular. Ular kepada tongkat. Dia panggil sirah juga. Jadi sirah tu maknanya perjalanan. Sirah Nabi. Apa maksud sirah Nabi? Perjalanan hidup Nabi. So, apa makna sayyarah? Sayyarah. Pengembara. Kenapa pengembara? Sebab pengembara tu berjalan. Ya, travel kan? Ada kaitan. Ada kaitan tu di antara makna asal tu. Jadi, adik-adik sekalian, letak dekat situ, letak dekat sini, sin yara, base meaning dia letak dalam kotak ni, berjalan. InsyaAllah. Kalau jumpa dalam Quran, fasiru fil ardi fanzuru. Maknanya berjalan lah. Yasiru, berjalan. Wasaru, wasara bi ahlihi, berjalan juga. Jadi semuanya maksudnya berjalan, base ini dia, insyaAllah. Baik. yang makna asas tu, makna base meaning tu, kita tak dirujukkan. Untuk pengetahuan kita, untuk letak base meaning tu, makna asas tu tak dirujukkan. Sebab apa tak dirujukkan? Sebab orang tak pernah buat. Orang tak pernah buat. Kenapa orang tak pernah buat? Sebab mungkin benda tu tidak ada dalam rujukan Arab. Tidak ada dalam rujukan asal Arab. Sebab apa tak ada rujukan bahasa asal Arab? Sebab orang Arab tak perlu benda tu. Sebab apa tidak ada rujukan Arab? Sebab orang Arab tak perlu benda tu. Sebab bahasa dia tahu dah. Sarah berjalan, yasiru berjalan, sirah perjalanan. Dia tahu. Dia tak perlu base meaning sebab dia bahasa dia. Dia lahir-lahir dah bahasa dia tahu dah. So dia perlu tak base meaning tu? Tak perlu dah, dia bahasa dia. Jadi siapa yang perlu tahu base meaning tu? Kita lah, sebab kita keluar tak tahu bahawa Sarah, yasiru tak tahu. Jadi kita perlu. Jadi kenapa orang tak buat? Sebab takut bid'ah. Kenapa takut bid'ah? Sebab orang Arab tak pernah buat. Kita lah buat. Kenapa kita perlu buat? Sebab kita bukan orang Arab. Jadi setiap orang yang bukan Arab, dia tidak ada idea apa itu sinyara. Dia ada. Tapi orang Arab dalam lahir dah sayara. Dia tahu lah. Yasiru, sir. Dia tahu dah. Sebiji tahu lah. Sir. Dia jalan je. Tapi kita tak tahu. So kita kena buat satu base meaning. Base meaning tu buatlah ke mana-mana pun asalkan mudah kita buat. Macam dia panggil di dalam insya-Allah teknologi dia panggil apa, Prof lagi panggil kita buat apa nama ni, peta minda dia panggil apa kan? Buat peta minda. Peta minda dia panggil dalam masyarakat dia panggil kharitah zihniyah. Kharitah tu ada peta. Mind dia punya mind apa? Mind mapping. Kena buat gitu. Oh, daripada sinjara dia base meaning dia atas sekali berjalan. Sayyarah qafilah sebab qafilah pun berjalan. Untuk berjalan, ya. Sirah perjalanan sebab memang berjalan. Oh, gitu rupanya. Buat mapping. Itu satu base je. Tak banyak, sikit je. Macam Sarah ni 1 2 3 4 5 je. Ada yang 2, dia 3 tak banyaklah contohnya, InsyaAllah dapatkan dia punya base meaning, InsyaAllah usahakan sendiri tu, Sebab ini tak ada rujukan. Saya tak berani letak ni, tak berani letak. Contohnya perkataan zahaba. Cuba cari dia punya kata dasar dia. Contoh zahaba. Muka surat apa tu? Kena buat satu pertandingan. Siapa cepat cari dapat hadiah. Kena buat pertandingan, Ustaz. Pertandingan cepat mencari kamus. Mencari base meaning cepat. Zahaba. 108 108. Itu 08. Zahaba. Okey, jumpa semua zahaba tu. Muka surat 108 kat tengah tu, zahaba. Baik. Itu kata asal dia ialah zahaba. Kalau jumpa dalam bahasa Arab dalam Quranul Karim, zahaba dia akan beri makna pertama. Bawa, pergi. Lepas tu hilangkan, menghilangkan, emas. Itu makna dia. Itu je base meaning dia. Apa base meaning dia? Base meaning dia apa? Itu makna-makna daripada kata rasa tu. Yang beranak daripada kata rasa tu. Base meaning dia apa? Base meaning dia. Siapa tahu base meaning dia? Cuba teka-teka base meaning. Dia punya makna asas dia apa? Pergi Pergi boleh? Pergi je lah. Macam mana pergi jadi hilang?
Cuba kita buat mapping sendiri. Macam mana pergi jadi hilang? Dah pergi hilang ke? Dah pergi hilang. Dalam masa ini dia panggil gone. Right. Dah gone lagi ya. Go. Hilang. Missing pun ditulis zahaba juga. Aina Muhammad zahaba. Maknanya apa maksud zahaba tu? Hilang ataupun pergi. Dua. Jadi maknanya zahaba boleh dua. Satu pergi, satu hilang. Satu pergi, satu hilang. Zahaba InsyaAllah. Lepas tu okey, hilang. Hilang juga. Ya. Baca doa kita keluar tadah. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adha. Azhaba maksudnya menghilangkan. Wa inni 'ala dhahabin bihi laqadirun. Sesungguhnya kami untuk menghilangkannya berupaya menghilangkan air itu. Wa inni 'ala dhahabin bihi nak Quran wa inni 'ala dhahabin bihi laqadirun. Fadhhabu biqamisi hadha fa'alqihi 'ala wajhi abihi yartad basira. Allah cerita Nabi Yusuf. Fadhhabu biqamisi. Mana fadhhabu biqamisi? Pergilah kamu ada bawa baju aku ni. Pergilah kamu bawa baju aku ni. Fadhhabu. Wa aina tadhhabun in huwa illa zikrul lil. Wa aina tadhhabun maksudnya? Nak pergi mana tu? Nak pergi mana tu? Aina tadhhabun. Inni dhahibun ila rabbi. Sungguhnya aku dalam perjalanan nak pergi. Ada pergi ada hilang Wa inni ala zahabin bihi laqadirun. Aku ni nak hilangkan dia berkuasa sangat. Zahaba. Zahaba maksudnya zahaballahu binurihim. Zahaballahu binurihim maksudnya Allah tekan Allah pergi kau. Allah lenyapkan penglihatan mereka. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Kita hafal Quran tu. Kalau hafal Quran mudah sangatlah ya Allah. Mudah. Saya tak hafal Quran. Saya hafal Quran pendek, surah pendek ya. Tetapi apabila kita faham bahasa Arab ni, kita jadi automatik terhafal tak? Bisa automatik. Masuk sendiri je. Itu kelebihan kalau kita boleh bahasa Arab insya-Allah. Sebab saya hafal juz ammah hafal lah. Alhamdulillah, Yasin hafal, surah Al-Kahfi hafal gitu. Tapi surah lain saya tak hafal. Tapi kalau orang baca salah tu, kita boleh tegur. Allah tu. Wa inni ala zahabin. Anta baca inni ala zihabin. Mana betul tak? Zahabin. Al-Quran tu wa inni ala zahabin bihi laqadirun. Anta hafal Quran ke? Tak. Habis tu al-lughah Arabiyyah. Lughah Arabiyyah itu mah tu. Bahasa Arab tu. Arabic gitu Sebab itu kepentingan belajar bahasa Arab insya-Allah Jangan lupa. Pada muka surah 4 tu. Dia ada tulis ni'mat dengan na'mah. Ada. Beza dia apa ni'mat? Nikmat maksudnya nikmat. Na'mat tu maknanya mewah. Na'matin ala na'matin. Sama lain. Lain ruk sama, beza makna sikit. Nikmat dengan na'mah. Ada dia punya ni. Beza sama. Dia punya apa kesinambungan ada. Adalah. Yang mewah tu sebab ada nikmat banyak. Kalau nikmat biasa ni'matun. Kalau beratas na'matan, na'mah dia jadi maknanya mewah. Wa na'matin apa dalam surah apa tu? Ulin na'mati yang mempunyai kemewahan, hidup mewah. Ulin na'mati. Wa mahilhum ruwaidat jadi gini. Kita balik pada sahabat tadi tu. Sahabat tadi tu, muka surah apa sahabat tadi tu? Okey, sahabat. Apa base meaning sahabat? Tulis dekat situ insya-Allah zahaba pergi, stang kat situ. Lepas tu ialah lain makna kait-kait dengan insya-Allah. Zahaba pergi. Zahaba juga maknanya hilangkan, nyahkan. Ada last kali zahaba tu. Emas. Macam mana ni? Zahaba ni pergi hilang emas. Apa kaitan emas dengan pergi hilang tu? Macam mana kait? Itu kena buat kita punya. Dulu kan masa saya belajar sains masa sekolah rendah tu ada satu formula susah nak ingat Kita buat main anak berdolah pergi mancing dapat ikan puyuh. Sebab kita nak ujung ni ujung ni tu nak ujung ni tu jadi gini ni SEU ini formula dia. Sudah ingat dalam kisah nanti ingat anak berdolah pergi ke jiran ini. Dapat betul. Kita cuba buat gitulah. Sebab apa Zahabah pergi bawah emas? Kenapa? Apa kaitan dia? Zahabah tu base bini dia lah pergi atau hilang Apa kaitan dengan emas? Emas berharga. Emas tu berharga.
emas itu kan berharga. Ha. Jadi kalau yang pergi tu, kalau dah pergi baru terasa berharga dia. Oi, bos. Jawab falsafah dia tu. Jawab betul kau Ustaz Agong falsafah masya-Allah. Filosof Ustaz tu. Boleh tak? Boleh tak? Satu lagi pun emas tu kalau letak sini hilang. Contohnya lah. Cuma letak emas kat sini ya. Lepas tinggal kita tengok. Mana lagi? Aina zahaba? Zahaba zahabu. Emas dah hilang lah. Zahaba sebab cepat hilang. Cepat hilang. Zahaba tu kan? Cepat hilang kan? Cepat hilang. Satu lagi. Cepat hilang, cepat lisap. Cepat pergi, ya. Satu lagi pula. Apa bahasa Inggeris? Ni saya buat sendiri lah ni kan. Ni tak ada dalam buku ni. Tak ada dalam buku ni. Tak ada dalam buku ni. Ya. Zahaba pergi kan? Ya. Apa bahasa Inggeris? Pergi apa? Bahasa Inggeris? Go. Kalau jadi emas letak LD ya. Goal for goal. Go for goal tu Olimpik punya. Go for goal dapat medal kan. Jadi go for goal. Goal tu emas. Go tu pergi. Gitu lebih kurangnya. Jadi ini ilmu ni tak ada dalam buku tapi boleh lah boleh guna sikit ya. Jadi sahabat pergi hilang dan emas. Pergi hilang dan emas. Ingat gitu ya. Dia boleh pergi ke mana lain lagi tak? Kat situ je. Dia pusing kat situ je. Dia tak pergi lain lagi. Habis itu perkataan baru. Mazhab. Mazhab tak ada dalam Quran, Ustaz? Mazhab tak ada dalam Quran. Ada. Kat mana tu? Tak ada zahabinnya. Ada zahabinnya, tak ada mazhab. Mazhab tak ada dalam Quran. Bukan mazhab Syafi'i. Bukan ni, mazhab, perkataan mazhab itu tidak ada dalam Quran. Tak ada. Setengah tahu tidak ada dalam Quran. Cek balik ya. Siapa tahu ada dalam Quran kata perkataan mazhab? Wa inni ala madhhabin. Ada tak? Tak ada ya? Tak ada, saya ingat tak ada. Mazhab tu perkataan baru. Apa kaitan zahaba pergi dengan mazhab tu? Mazhab ialah tempat min tu maksudnya ia boleh jadi min tu min maknanya tempat, masa ataupun masdar. Tiga. Jadi min tu maknanya tempat orang pergi. Maknanya kalau kita nak pergi ke sesuatu tu dia kena ikut jalan dia, mazhab. Tempat pergi. Jadi kalau kita nak menuju kepada Allah SWT ikut jalan tu mengenai mazhab Imam Syafi'i. Ikut mazhab Imam ni. Maknanya tempat orang tu ikut jalan, tempat orang tu pergi, ikut laluan dia. Mazhab, pandangan dan sebagainya dengan mazhab kan? Itu dah keluar perkataan-perkataan baru yang tak ada dalam Quran. Tapi kita boleh kaitkan lagi. Boleh kaitkan lagi dengan apa tu? Dengan kata dasar yang ada dalam Quran ni. Jadi nampak semua tu insya-Allah tu? Boleh? Boleh semua insya-Allah? Jadi pastikan setiap perkataan kita cuba dapatkan makna dia punya base. Okey, baik. Contohnya perkataan hayya. Contoh hayya. Hayya. Ha kata dasar hayya. Okey, saya ambil perkataan hayatun. Hayatun ya ulil albab. Hayatun inna fil qisas hayatun. Cuba dapatkan kata dasar hayatun. Hayaya kan? Hayaya. Hayaya tu kata dasar dia. Hayaya. Keluarlah perkataan hayatun, keluarlah innallaha la yastahi an yadriba yastahi. Keluarlah perkataan yuhyi wa yumit. Yuhyi, keluar perkataan itu juga. Lagi kita pergi pada hayaya. Ni saya nak terangkan macam mana kita nak dapatkan base meaning setiap perkataan. InsyaAllah itu tidak ada dalam buku. Saya dah cuba rujuk, tak ada dalam buku memang. Kena buat sendiri. Pandai-pandailah reka. Pandai-pandai reka insyaAllah Kena buat dia punya peta minda sendiri. Tak boleh tolong tu memang. Kena buat sendiri. Okey, jom tengok insyaAllah. Hayaya. Muka surat apa hayaya? 96. InsyaAllah laju. 96 hayaya. Kaitannya apa antara hayya dengan istahya? Okey, kita tengok nanti. Persoalan bagus tu. Sebenarnya benda ni tak ada buku, ingat insyaAllah tu. Ini adalah kita punya usaha untuk nak faham. Sebab orang Arab ni hayya dah tahu dah. Yahya dah ada istahya. Orang Arab tahu sendiri dah. Jadi kita orang Ajam ni tak ada idea. Tak ada idea. No idea jadi. Lahir-lahir tak ada idea. Kalau kata apa yang masuk hajiyah, tak ada idea. Jadi orang Arab dah ada dah. Sebab itu tak ada rujukan. Jadi kita kena buat sendiri.
selagi betul makna tu betul lah tu, insya-Allah dia tak akan pergi jauh lah, sebab kita nak memudahkan ingatan kita, memudahkan kita punya. Muka surat apa tu? Muka surat 96 muka surat 96. Tengok tu, hayaya. Hayaya di dalam Quran ada 4 label. Maksudnya terlalu kerap. Kalau dapat kuasa ini bagus ni. Okey, pertama, hayya, Yahya. Maksudnya hidup. Hayatun, kehidupan. Hayyun. Hayyun la yamut. Maksudnya hidup. Ahya, menghidupkan. Hayya, memberi penghormatan. Hayya. Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Itu beri penghormatan tu. Fa idza huyyitum bi tahiyyatin idza huyyitum bi tahiyyatin farudduha fahayyu bi ahsani minha aw hayyu. Maksudnya istahya. Innallaha la yastah cerita Nabi Musa tamshi ala istihya. Cerita bintu Syuaib, anak perempuan Syuaib itu bila jumpa Musa tu dia jalan malu, berjalan dia tamshi ala istihya, maksudnya berjalan dalam keadaan malu-malu. Masya-Allah, tu Al-Quran punya cara taswir dia panggil cantik sangat, istihya malu. Bawah pula tu hayyatun, ya Allah, gula pula kat situ. Itu katanya, apa kaitannya hidup, kehidupan. Okey, lagi kita kata hayya tu base meaning dia ialah hidup kan? Hidup, kehidupan, yang hidup, menghidupkan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Hayya, memberi penghormatan. Tahiyyah memberi penghormatan. Istahya, malu. Apa kaitan hidup dengan malu? Itu kena buat memek sendiri. Bila kita nak hidup mesti kena tak malu. Mesti malu kalau nak hidup kena malu. Tu Ustaz tu. Boleh ambil ilmu tu. Kalau nak hidup mesti malu. Kalau tak ada malu maknanya tak hidup lah. Gitu kan Ustaz? Gila. Dah Ustaz apa-apa Ustaz tu. Jadi mungkin kita kata gini Ustaz, gini. Kita kata gini ya. Yang orang malu ni orang hidup ya. Haya. Itulah. Tapi dalam Quran tak ada haya, dia ada istahya. Haya adalah hadis al-ahya minal iman. Al-haya minal iman adalah hadis tapi tak ada dalam Quran. Dalam Quran dia ada istahya, rasa malu. Innallaha la yastahyi. Jadi nak kaitkan Ustaz tu macam mana? Apa kaitan antara malu dengan hidup? Sebab orang yang malu tu orang yang apa? Hidup. Hidup ya. Kalau ada mati malu tak? Tak malu. Contohnya, buktinya kalau dia dah mati tu tak boleh mandi, dia kalau malu ya. Kalau Ustaz memandikan jenazah, kalau orang mati tu ada rasa malu, dia tendang kita. Sebab apa dia malu? Sebab dia dah mati tu dia tak malu. Jadi malu dengan hidup tu ada kaitan tak? Ada kaitan tak? Ada, boleh kaitkan tu. Okey, lagi. Malu, hidup, malu. Salam. Okey lagi. Ucap salam, ucap hormat. Kita hormat pada orang hidup ya. Ya. Orang mati kita dah hormat lagi lah. Tak ada. Kehidupan ni. Soalannya ialah memberi penghormatan ialah memberi kehidupan. Assalamualaikum. Lagi. Hayyun tu bukan ada satu makna kampung, tak ada. Itu moden. Moden. Moden Arabic. Dia panggil Hayyus Sabi', Hayyu dekat Mesir dia panggil kalau kawasan macam section 9 Shah Alam kan. Section tu dia panggil Al-Hayyu. Hayyus Sabi', Hayyu Abbasi. Hayyu tu maksudnya kawasan kejiranan, kawasan kehidupan. Tak orang hidup di situ. Kalau pada pasir dia panggil Hayyu. Taman. Itu taman. Itu moden Arabic. Tak ada dalam Quran tu. Kalau lafaz ni azan hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah tu maknanya mari. Hayya 'alas salah. Tapi tak ada dalam Quran. Itu Tak ada dalam Quran. moden bukan. Tak itu hayya. Hayya ni dipanggil ismu fa'il. Ismu fa'il. Hayya tu maksudnya dia tak ada fa'il madhi, tak ada fa'il mudhari'. Dia tak di sini. Dia sebutkan hayya tu maksudnya jom macam kita jom lah. Okey baik. Okey, saya nak terang lagi satu lagi. Hidup. Hayya hidup. Lepas tu ada satu lagi apa dia? Malu lagi. Ular. Apa kaitan ular? Tu. Kalau orang tanya bab ular tu kan saya terus. Apa kaitan hidup malu ular? Ruknya sama. Hayya. Tapi ada ular itu apa kaitannya? Itu susah sikit lah. Pandai lah buat insya-Allah. Buatlah cerita dalam kepala sendiri lah. Ya. Ular. Saya ada satu cerita.
Ceritanya gini. Kalau ustaz tu dia tanya student dekat Arab dia kata abuka hayyun ya walad, abuka hayyun. Mana hayyun tu? Hayyun maksudnya hayyun. Apa maksud hayyun tu? Hidup. Dia kata ya walad, abuka hayyun. Maksudnya apa? Bapa awak masih hidup? Naam, abi hayyun. Udah dipan wa ummuka ummi hayyatun. Hayyatun di dalam bahasa Arab ni maknanya ular. Hayyu maknanya hidup kan? Hayyatun maksudnya ular. Dia kata apa nama ni? Abuka hayyun mata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, dah meninggal bapaknya. Oh, mata inna lillahi. Wa ammuka wa ummi hayyatun. Oh, pasal itulah mati bapaknya sebab kena patut dia ular. Ular bapak tu hayyu. Jenaka je lah ya. Senang ingat itu kaitan hidup dengan ular tu. Jenaka je. Itu tak ada dalam buku tu. Patutnya apa sepatutnya? Ya? Macam mak yang kata wa ummi. Wa ummi ala qaidil haya. Ni model Arabic. Dia tak sebut hayatun. Kata ummi hayatun, mak saya ular. Oh, dia tak sebut. Dia kata abi hayyun. Alhamdulillah. Wa ummuka wa ummi hayatun. Bahaya tu. Hayatun sebab mana ular. Jadi orang Arab dia akan modify sikit supaya kita dapat ular tu. Jadi wa ummi ala qaidil haya. Alhamdulillah. Atau wa ummi hayyatun turzaq. Ular, bukan ular, orang hidup dan diberi rezeki. Tak apalah, panjang cerita tu. Jadi dapat mana tu insya-Allah kait tu selesai. Yang kedua, selepas kita tahu dia punya setiap perkataan, setiap kata dasar ni dia punya base meaning. Yang pertama tahu kata dasar dulu kan. Yang kedua tahu apa? Base meaning. Kalau boleh every root ini kita tahu base meaning. Kalau boleh lah. Kalau hafal pun tak apalah, ambil buku 35 tu. Hafal lah. Hari ni muka surat berapa? Buku 35 buku hutang. Tulislah sikit hari ni hajaya. Maknanya hidup, malu, ular. Contohnya. Jumpa dalam Quran nanti tengoklah. Ular ke hidup ya. Apa ni? Fa'alqaha fa'iza hiya hayyatun tas'a. Ular lah tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tak ada Tuhan melainkan dia yang hidup lah. Ya. Waja'at ihdahun tamshi ala istihya. Ayat tak? Datang seorang perempuan, anak dara, anak Abi Syuaib, jumpa Musa, jalan dalam keadaan, takkanlah jalan dalam keadaan hidup. Ya. Malu lah. Tengoklah dia punya konteks meaning tu. Tak banyak lah benda tu insya-Allah ya. Jangan susah lah. Jadi saya ingat selesai tu insya-Allah tu. Okey. Teknik yang ketiga ini adalah step-step yang perlu kita ikuti tu. Step-step tu. Yang ketiga, selepas kita dah kenal kata dasar, selepas kita berjaya meletakkan mana asas bagi perkataan-perkataan ataupun root yang kita jumpa. Yang ketiga kita kena belajar corak kata dasar. Muka surat apa? Muka surat 9. Muka surat 9 tu nama dia corak kata dasar. Dapat tu insya-Allah. Corak kata dasar. Gini. Kita dah belajar kata dasar tadi tu. Kata dasar kan? Zahaba, hayaya semua tu dah belajar dah. Dah belajar dah dia punya base meaning dia. Kita kena belajar dia punya corak kata kerja. Maknanya kita kena belajar macam mana bentuk kata kerja. Corak-corak dia. Dia punya corak-corak semua ni dalam muka 9 tu, corak kata kerja. Tengok ni. Saya letak 9. Sebenarnya banyak tu. Ini mengikut perkajian saya, 9 ini adalah yang paling apa tu? Yang paling kerat. 9 kata kerja ini mesti kita hadam. 9 ni. Fa'ala. Ya. Lagi. Af'ala. Lagi. Fa'ala. Lagi. Fa'ala. Lagi. Ifta'ala. Lagi. Infa'ala. Tafa'ala. Istafa'ala. 9. Saya hafal tapi nombor sekali insyaAllah. Ini adalah pattern untuk kata kerja. Bermaksud kalau kita jumpa dalam Quran
perkataan yang boleh masuk pattern ini, maka dia adalah kata kerja. Dan dia boleh masuk, mesti boleh masuk punya dah. Mana-mana perkataan dalam bahasa Arab mesti boleh masuk di pattern ni. Mesti boleh masuk. Kalau tak boleh masuk, maknanya itu bukan bahasa Arab. Dia bukan bahasa Arab. Contohnya ada satu cerita dulu. Saya ada satu program Hari Keluarga. Lepas tu ada satu sumpit ya. Tapi kita cakap Arab semua itu. Sebab kita nak training cakap Arab lah. Jangan siapa cakap Melayu, cakap Arab semua. Lepas tu kita tak tahu makna sumpit dia bahasa Arab apa. Lepas tu kawan saya pun Yati Al-Ustaz Ahmad liyusampit. Yusampit. Perkataan tak pernah dengar. Tak ada root dalam bahasa Arab yusampit ni. Rupanya Ustaz dia tidak tahu perkataan sumpit bahasa Arab. Dia reka je. Yang yusampit. Maknanya menyumpit. Tak ada root dalam bahasa Arab tu. Jadi kita tahu tak ada root tu. Oh, ini bukan bahasa Arab ni. Ini reka sendiri. Rupanya sumpit. Masya Allah. Jadi ini ada 9 kan? Ni kena ingat 9 ni. Ini kena buat latihan secara besar-besaran ni. Supaya dapat dia punya root ni. Maknanya setiap perkataan yang kita jumpa tu, kalau boleh masuk di dalam 9 ini, maka dia adalah kata kerja. Ada 9 insya-Allah ya. Itu nombor 3. Nombor 4, kaedah nombor 4. Kaedah nombor 4, kita kena tahu, boleh baca sendiri nanti kat rumah insya-Allah detail tu. Kita kena tahu dia punya perubahan daripada yang kita tahu tadi tu. Ni, corak asas ni, 9 corak asas ni adalah fa'il apa ni? Fa'il madhi. Fa'il apa? Maknanya past tense. Past tense. Jadi kita kena belajar macam mana nak ubah kepada mudhari'. Itu kena belajar tu. Kena belajar tu. Ubah kepada mudhari'. Contohnya kalau zahaba, ubah pada mudhari' apa dia? Contohnya ya. Okey, kita belajar tu. Itu nombor 4. Okey, sebelum saya pergi ke lebih lanjut, apa kata kita buka buku kita insya-Allah. Buka buku kita ni. Buka kita ni. Cuba tengok muka surat 91. Tengok muka surat 91 Saya ambil yang besar saja. 91. Hasimba. Hasimba. Apa base bini perkataan hasimba? Siapa boleh buat tu? Hasimba. Hasin dan ba. Apa base bini dia? Hasimba. Walita'lamu, Al-Quran, walita'lamu adadas sinina wal hisab. Hisab kan? Hisab maksudnya kira, hitung. Walita'lamu adadas sinina wal hisab. Wa yuhasibu hisaban. Hisab, maknanya kira. Ayahsabu annama lahu akhladah. Yahsabu surah apa tu? Surah wailul li kulli humazatin lumazah. Wailul li kulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadahu. Yahsabu pun daripada perkataan yahsabu ni menjangka. Itu berarti. Jadi hasabah ni meruk dia maksudnya hisab, kira. Okey, yang pertama kita kena tahu dia punya wazan tu. Hasibah wazan nombor apa? Tengok sini ya. Hasibah wazan nombor apa? Hasibah wazan nombor 1 kan? Lepas tu hasabah wazan nombor 4. Ihtasabah wazan nombor bukan 9, ihtasabah nombor 5. Cuba sebut wazannya. Ifta'ala. Jadi hasibah wazannya apa? Fa'ila. Hasabah fa'ala. Nombor 4. Ihtasabah ifta'ala. Kena tahu wazan-wazan tu. Kalau jumpa dalam Quran nanti, kita kena tahulah. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Hasibah. Wazan nombor apa tu? Nombor 1 ya? Nombor 1. Jadi kita tahu apa nama ni. Lepas kita tahu dia punya wazan tu, ini wazan asas Ini wazan apa? Wazan asas. Wazan asasnya adalah fa'il madhi. Fa'il mudhari'nya mana fa'il mudhari'nya? Fa'il mudhari'nya kita tidak bagi tahu kat sini. Tak ada fa'il mudhari'. Kita letak fa'il madhi saja. Yang fa'il mudhari'nya perlu kita belajar melalui jadual ni.
Sebab itulah kita kena tumpu sikit macam mana perubahan mudhari' dia. Hasiba, apa mudhari'nya hasiba? Yahsabu. Ada kat situ, alhamdulillah. Untuk macam nombor 1 kita bagi. Sebab dia memang tak ada kaedah khusus. Okey, baik. Hasaba. Hasaba. Apa fi'il mudhari' dia? Hasaba. Yuhasibu dalam Quran, yuhasibu hisaban. Yuhasabu dalam Quran apa? Dalam Quran bukan yuhasibu, apa tu? Tak apa, cek balik Quran dia. Hasaba fi'il mudhari' adalah yuhasibu. Ihtasaba. Cuba sebut fi'il mudhari' ihtasaba. Yahtasibu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasibu. Min haitsu la yahtasibu yani. Itu 3 benda tu mesti kita tahu. So kita kena buat banyak latihan untuk mengetahui perubahan daripada fi'il madhi kepada fi'il mudhari'. Lepas tu kepada fi'il apa? Fi'il amar. Ini saya dah terangkan semua dah macam mana kaedah-kaedah yang mudah untuk kita mengetahui kaedah-kaedah asas perubahan tu. Daripada kata dasar tadi tu. Kata dasar dia, lepas tu kita melompat akhirnya kepada corak kata kerja. Corak kata kerja. Baik. Selepas tu apa yang kita buat lepas tahu corak kata kerja tu, banyak latihan kena buat tu. Lepas tu kena cari fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Kaedah-kaedah fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Selepas tu kita belajar huruf illah. Belajar apa? Huruf illah. Sebenarnya kan yang menimbulkan apa yang mengikut pengkajian saya, orang takut dengan huruf illah. Apa itu huruf illah sebenarnya? Huruf illah adalah waw ataupun ya. Waw ataupun ya. Waw ataupun ya yang ada dalam kata dasar. Yang ada dalam kata dasar. Kalau perkataan hayaya ni ada huruf illah tak? Ada. Apa je? Ya dan ya. Mana huruf sihat? Kalau perkataan zahaba ada huruf illah tak? Ada huruf illah? Zahaba. Zaha dan ba. Kata dasar zaha dan ba. Ada huruf illah tak? Tak ada. Yang ada huruf illahnya ialah ha, ya dan ya. Ha, dal dan ya. Ada huruf illah? Mana huruf illahnya? Ya. Qaf, waw, lam. Ada huruf illah? Waw. Wa, ha dan ba. Ada huruf illah? Waw. Nun, sin, ya. Ada huruf illah? Apa? Ya, huruf illah. So, huruf illah ni adalah waw atau ya yang ada dalam kata dasar. Kata dasar apa tu? Nun, sin, ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Nun, sin, ya. Ini kata dasar. Kalau ada ya ataupun waw, maka dia kata ru itu adalah berillah. Kata dasar tu berillah. Bila ada berillah, dia ada masalah sikit, dia kena buat adjustment nak masuk corak tu. Dia kena ada berlaku adjustment sikit. Yang jadi saya terangkan tu kena faham tu. Sebab apa? Sebab mengikut pengkajian kita, 30% perkataan Arab keseluruhannya mempunyai huruf illah pada kata dasarnya. Ada apa? Ada huruf illah pada kata dasarnya. Dan ramai orang tak faham huruf illah. Bila tak faham huruf illah akan timbul masalah dan dia akan belajar bahasa Arab dengan penuh lelah belajar bahasa Arab. Sebab apa? Tak faham huruf illah. Dan huruf illah ni saya buat dua bab. Bab yang kedua dan bab yang ke-6 saya sentuh berkenaan dengan huruf illah ni. Apa sekali lagi? Huruf illah ialah waw ataupun ya yang ada di dalam kata dasar. Kata dasar tiga kata dasar ni, 1 ataupun 2 ada huruf illah, maka dia panggil kata dasar berillah. Tapi kalau perkataan macam ni, yadhhabuna, fa aina tadhhabun, yadhhabuna, ada huruf illah tak? Yadhhabuna, perkataannya ada huruf illah tak? Ada huruf illah tak yadhhabuna ni? Kata dasar dia ada huruf illah tak? Kata dasar dia, huruf illah ni ada pada kata dasar je. Huruf illah ni ada pada kata dasar saja. Ingat insya-Allah tu, ramai orang tak faham. Bila tak faham dia akan timbul masalah. Bila tak ada masalah, lelah dia belajar bahasa Arab. Betul lelah. Memang lelah tunggulah. Tengok ni. Yazhabun. Apa kata dasarnya? Ba. Ada huruf illah tak? Tak ada. Jadi sihatlah. Kata dasar ni sihat. Jadi dia bila sihat, dia boleh masuk straight dengan wazan ni. Kalau dia ada huruf illah, dia akan ada sedikit pengecualian dan
apa nama ni, dan keistimewaan. Huruf ilah ni ialah huruf penyakit. Macam orang bila ada penyakit sikit, dia ada keupayaan, hilang keupayaan, betul kan? OKU kan, dia akan ada sedikit keistimewaan. Macam sama juga kita, tempat orang boleh parking, dia boleh parking. Tempat orang tak boleh parking, dia boleh parking. Jadi keistimewaan, dia boleh parking tempat orang yang tak boleh parking. Sebab dia ada OKU tu, dipanggil huruf ilah tu. Huruf ilah ialah, kena faham ni insya-Allah. Zahaba tak ada huruf ilah Jadi kalau yazhabun ini ya. Ini waw. Huruf ilah tu. Tak, itu nama dia huruf imbuhan. Nama huruf apa? Itu huruf imbuhan. Ya imbuhan untuk fa'il mudhari', waw ialah imbuhan untuk pelaku. Untuk apa? Pelaku. Pelaku. Kita kena belajar tu. Itu pun kena buat latihan banyak tu insya-Allah, menggunakan ayat Al-Quran. Kita kena buat analisis ayat Al-Quran tu sampai kita faham. Waw tu adalah bukan huruf ilah. Waw tu adalah waw pelaku. Waw, nama ni wawul jamaah, waw ramai. Waw tu jangan ramai. Waw ramainya. Ya tu menunjukkan fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' yang mewakili pelakunya adalah dia. Yadhhabun. Ya tu adalah fa'il mudhari'. Jadi faham insya-Allah tu? Nampak tu semua insya-Allah? Boleh tu? Huruf illah mesti diberi penekanan. Huruf illah. Dan huruf illah ni dia ada beberapa ciri dia. Dia ni boleh berubah, waw jadi ya jadi waw. Kadang-kadang tu boleh menyamar sebagai alif. Alif qala yaqulu, qala alif. Fa'il mudhari' yaqulu. Lepas tu ya tu kan pada ya, qila. Semuanya huruf illah waw tu berubah ya, berubah waw dan berubah alif. Tapi asal dia adalah waw. Ya, berubah tu. Jadi selesai tu kita huruf illah dan kita terangkan secara detail huruf illah kat situ. Lepas tu perkara nombor 7 kita kena buat latihan berkenaan dengan fa'il amar. Fa'il amar ni senang, fa'il amar. Sebab di dalam kata dasar kita ni kita tak akan bagi fa'il amar. Tak ada fa'il amar ya. So fa'il amar kita kena buat satu latihan yang betul-betul insya-Allah. Okey, yang nombor 8. Tengok muka surat 8, muka surat 26. Tengok muka surat 26. Okey, muka surat 26. Kita dah mula masuk. Kita nak bagi tahu, kita kena belajar setiap kata kerja sudah berpunya. Maksudnya setiap kata kerja dalam bahasa Arab ni dia sudah ada orang punya dah. Maksudnya dah ada orang buat. Setiap kata kerja dah ada orang buat kan? Dah ada orang buat. Kalau bahasa Melayu kena faham ya. Kalau bahasa Melayu, kalau kita kata pergi. Zahaba. Tahu tak siapa yang pergi? Zahaba. Tak tahu kan? Kita kena sebut saya pergi makan. Apa makan dalam bahasa Arab? Akala. Kata makan akala tu dia dah ada orang buat dah. Dah ada orang milik dah. Setiap kata kerja sudah ada likulli fi'lin fa'il. Likulli fi'lin dia kena ada gandingan fi'lun wa fa'il. Dia tidak ada satu perbuatan tak ada orang buat. Dia mesti ada. Sekurang-kurangnya dia punya zahabah tu maksudnya siapa yang buat? Dia buat. Zahabah tu ada makna dia buat. Dia buat. Jadi kita kena faham dia punya simbol-simbol yang mewakili pelaku di bawah kata wazan. Apa wazan bawah ni? Ni simbol-simbol yang mewakili pelaku. Bawah sekali tu. Nampak tak? Nampak tak pelaku tu insya-Allah? Kita gabungkan saja dengan pattern atas tu, masuk pelaku jadi perbuatan dan ada makna. Macam bahasa Melayu dia katakan makan. Apa makan? Akala kan? Makan. Kalau nak kata saya makan, saya makan. Nak kata awak makan, awak makan. Nak kata kami makan, kami makan. Kena sebut kami tu. Kalau makan saja kau tahu tak siapa makan? Tak tahu. Tapi bahasa Arab ni dah ada dah. Akala, dia makan. Akal tu, saya makan. Akalu, mereka makan. Akalat, dia perempuan makan. Akalna, kami makan. Jadi semua perkataan makan itu sudah ada orang milik dengan letakkan simbol-simbol tertentu. Ni simbol-simbol dia. Dan kita tak perlu lagi lah kata ana akaltu, anta akalta, nahnu akan tak perlu lagi dah tu. Kalau kita letak ana akaltu, nahnu akaltu, dia jadi repeated. Dia jadi macam repeated 2 kali. Akulah makan. Oh, hebat. Sebab itulah kita cakap Arab, pergi ke masjid, cakap Arab orang ketawa kita sebab apa? Sebab apa? Sebab kita belajar bahasa Arab tak kena dengan apa yang orang guna. Orang sana guna, dia kata saya dah makan, dia kata akaltu, alhamdulillah. Ta'ala ta'kul ma'ana. Akalta? Na'am akaltu alhamdulillah. Mata akalta? Akaltu qabla qalil. Akalta, akaltu. Gitu je barulah cakap pasal. Hal anta akalta?
Na'am, ana akaltu. Maza anta akalta? Ana akaltu. Berapa kali ana sebut tu? Tu dah ana lah tu. Dia kalau terjemah Melayu ni, aku dah makan. Awak dah makan? Saya dah makan. Jadi repeated 2 kali. Jadi orang ketawa kita. Tapi dia orang ketawa kita malu malah cakap Arab lah. Itu fail lah. Tu saya ingat itulah puncanya sebenarnya ya. Kita silap lagi tu. Kita tak bagi tahu pada student kita bahawa setiap kata kerja sudah punya. Jangan repeat 2 kali. Repeat dalam Quran ada. Tapi dia dalam repeat dalam bentuk taukid. Itu taukid ya. Okey. Nahnu khalaqnakum. Wa shaddadna asrakum. Ya. Nahnu khalaqnakum. Ya ulang nahnu tu untuk mubtada. Khalaqnakum jadi khabar jumlah fi'liyah. Nahnu khalaqnakum. Tapi kalau kata khalaqnakum dah betul itu. Ayat biasa normal khalaqnakum. Wa laqad khalaqnal insana fi laqad khalaqnal insana fi. Ada tak kata laqad nahnu khalaqnal insana, ada tak? Ada. Sekali tu dalam Quran nahnu khalaqnakum. Tujuannya apa nahnu tu? Taukid. Nanna kedua tu, itu jadi fa'ilnya. Jadi nahnu tu mubtada, taukid. Dalam bentuk taukid menguatkan kamilah yang penting. Bukan orang lain yang kira kami. Nak bagi tahu tu fokus, benda tu concise gitu. Jadi kita kena ada beberapa benda yang saya nak terangkan dalam buku ni, benda yang perlu sahaja dan benda yang perlu didahulukan, dan ada benda yang perlu dikemudiankan dalam pembelajaran bahasa Arab supaya dia tak menjadi satu masalah besar untuk belajar bahasa Arab ni. Sebenarnya dalam Quran kata walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal. Kemudian kami dah pemudahkan Quran ni untuk orang nak ingat, untuk orang belajar, untuk orang ambil peringatan. Tak ada kawan nak ambil peringatan, Tuhan nak memudahkan tapi kita kadang-kadang tu memperpayahkan pula ya. Jadi benda tu itulah bid'ah sebenarnya. Sebab dah Tuhan dah pemudahkan, kita pula memperpayahkan pula. Wazan-wazan yang tak dalam Quran kita balun habis sampai 20 wazan, 30 wazan. Dalam Quran sikit je. Fa'lala apa benda dah yang tak pernah dia jumpa dalam Quran pun ada juga. Kita ni orang ajam ni kadang kita fokus pada Quran dululah. Lepas tu daripada Al-Quran itulah kita bangunkan Arabic sebagai satu bahasa. Kita belajar baca, belajar bercakap, belajar pidato. Tapi base dia adalah base dia mana? Base dia ialah bahasa dalam Quran itu. Maknanya kalau kita belajar dah pandai bahasa Al-Quran, dah boleh faham baca tu kan. Aina tazhabun in huwa illa zikrul. Faham mana tu kan? Lepas tu aku rasa macam best pula belajar bahasa Arab ni. Aku nak develop sikit lagi dah, nak up sikit lagi dah level tu lagi. Aku bercakap Arab pula. Aku belajar lah Modern Arabic. Modern Arabic adalah upgrade daripada Al-Quran ni. Jadi Modern Arabic. Jadi kalau belajar Modern Arabic tapi bahasa Quran tak tahu, itu satu benda kecuaian lah. Jadi saya menganggap ini adalah satu amanah besar yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita sebagai guru bahasa Arab ni, ialah kita utamakan bahasa yang ada yang kitab suci Al-Quran dulu. Kalau pelajar tu dah pandai, lepas tu kata dah cukup dah tu, tak nak belajar lagi dah. Alhamdulillah dah selesai. Laqad addaitul amanah wa nasahtul ummah. Habis kat situ dah habislah. Tetapi kalau nak lebih lagi, ahlan wa sahlan, tafadhal. Nak bercakap Arab, ada cara dia. Nak menulis Arab, ada cara dia. Nak membaca buku kitab Arab, ada cara dia. Ada cara dia. Kalau siapa yang pergi ke Facebook saya tak pernah tulis Melayu, jarang sekali ya. Maknanya kalau saya posting kat Facebook tu, kalau 10 post tu saya satu je Melayu. Semuanya bahasa Arab. Orang kata kenapa tulis bahasa Arab ni? Tak suka bahasa Melayu ke tak? Saya guru bahasa Arab. Saya nak tunjukkan apa saya boleh tulis Arab. Sebagai kedua. Ini guru bahasa Arab, tulis Arab sepatah untuk tulis. Halah macam tu. Mana boleh macam tu. Jadi saya tulis bahasa Arab. Tengok Facebook saya Wan Rusli tu tak ada bahasa Melayu. Ada sikit bahasa Melayu. Hari kemerdekaan bahasa Melayu sikit lah. Ya. Tapi kebanyakan dia punya rencana-rencana saya tulis tu semuanya berbahasa Arab. Sebab apa? Sebab saya guru bahasa Arab. Jadi itu ada cara dia. Tapi base dia adalah, base yang kita nak bagi ialah base apa Ustaz tu? Base nya adalah bahasa kitab suci Al-Quran Al-Karim, insya-Allah. Okey. Sampai bab nombor 8 tu kita nak terangkan bahawa setiap perkataan itu berpunya, dan seterusnya kalau kita pergi seterusnya kita akan lebih lagi, kita akan pecah daripada base tu, daripada basic tu, daripada base zahabah tu kan, daripada zahabah tadi tu, ni kita pergi kepada isim fa'il, zahibun, isim fa'il untuk
Wazan nombor 2 adhaba yuzhibu muzhibun. Kita pergi kepada masdar, kita pergi kepada isim maf'ul, sifat musyabbahah, sirah mubalaghah dan sebagainya yang berkaitan. Masih lagi kita masih lagi pergi kepada kata rasa tu. Walaupun kita dah luas bawah tu, kita masih pergi kepada kata rasa. Setiap pelajaran kita tu mesti kita kait kata rasa. Yazhabun, zahibun contohnya kan. Ini adalah daripada kata rasa zahaba, isim fa'il. Kita belajar dalam bab yang seterusnya lah. Yazhabun, ini adalah fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' daripada kata rasa zahaba, mana asalnya pergi. Ini adalah fa'il mudhari' dan pelakunya adalah waw. Kita setiap perkataan kita jumpa dalam Quran itu, apa kata rasanya? Apa base meaning dia? Apa makna dia kat sini? Kita buat je tu. Buat macam tu kan. Habis satu surah cukup lah. Faham habis insya-Allah. Saya ingat kalau kita dapat habis surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah aja ni. Surah Al-Baqarah saja. 3 juzuk surah Al-Baqarah Habis surah Al-Baqarah aja, kita duk kaji setiap ayat dengan makna kata dasar dia. Jumpa perkataan khatamallahu ala qulubihim. Qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim. So qulubihim ni ialah him ni mereka, qulub. Qulub apa kata dasar dia? Gitu. Saya buat macam itulah. Jumpa qulubihim. Apa kata dasar dia? Qaf lam ba. Qaf lam ba. Apa makna asal dia? Makna asal dia ialah balik. Apa macam balik pula tu? Jom kita tengok qalaba. Jom. Muka surat apa? Qaf lam ba. Qaf lam ba. Contoh apa yang saya buat every verses, setiap perkataan dalam ayat tu go tu kata rasa. Saya buat macam tu je. Saya tak nak ajar nahwu apa. Go kata rasa. Okey, faham tak? Qaf lam ba. Muka surat apa cepat? Muka surat. Pasti itu apa ni? Kita tak dalam. 11.5 dah. Masya-Allah. Qaf lam ba. Qaf lam ba. 171. Okey, baik qalaba Qaf lam ba. Sebab apa kita kata balik? Qaf lam ba tu qalaba membalikkan, qallaba membalik-balikkan, taqallaba wazan nombor 8 maknanya pergi dan balik. Inqalaba kembali balik, qalbun. Banyaknya qulubun, hati Jadi makna asal dia ialah balik. Kenapa saya tamik hati? Qalbun, qalaba, hati. Sebab dia kalau hati tak pergi balik, dia susah kita nak pergi balik kepada balik kan. Ambil balik je. Qalaba balik. Inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Balik. Qalaba ya muqallibal qulub. Qalabu fanqalabu inqalaba balik qalaba terbalikkan. Qalbun qad nara taqalluba wajhuka fis sama, balik ke sini tengok ke sana, taqallub. Lepas tu keluar perkataan qalbun. Base dia ialah balik, qalbun hati. Sebab apa hati kita dikenali sebagai balik-balik? Kenapa? Sebab hati kita ni terbalik-balik. Hari ni sedih, esok pula gembira, lusa pula kecewa, lusa sekali pula boring. Yang jadi hati kita ni dia tak ada orang yang asyik gembira sama hidup, tak ada. Hati mesti berbalik. Kadang-kadang naik atas, kadang turun bawah, dia perasaan hati tu balik. Sebab macam ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Thabbit qalbi ala dinik. Pergi ke restoran Arab Hadramaut. Saya nak minta nasi lah. Nasi apa tu? Nasi maklubah. Tu Haji suka tu. Nasi maklubah nama dia. Maklubah pun asal dasar kata dasar ada qalaba kat dia. Maksudnya balik. Sebab kita masak nasi, dia terbalik, dia letak daging ke bawah. Dia terbalik, dia dia tunggang terbalik gitu. Dia masak nasi, dia letak daging atas, lepas tu dia steam. Jadi nasi tu masak dengan daging kering. Akhirnya dia nak hidangkan orang, dia buat apa? Dia tunggang terbalik. Boom. Jadi lagi bawah. Namanya nasi maklubah, nasi yang diterbalikkan. Jadi dah fahamlah qalaba tu terbalik insya-Allah. Jadi dapat belajar bahasa moden kat situ kan. Jadi keluar perkataan balik. Lagi pun perkataan qalaba tu maknanya balik. Cuba sebut balik. 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 Qaf lam ba kan? Mana qalaba tadi? Qaf lam ba. Cuba baca terbalik.
Baca terbalik. Balik Balik. Ya. Cuba baca ke depan pula. Ke depan. Kelik. Kelik kau kelantang kelik. Dah mau ada kelik kelantang kau. Kelik. Apa maksud kelik tu? Balik. Orang Melayu ambil, tapi orang Kelantan betul. Kelik. Kita silap terbalik. Ambil terbalik, mana terbalik? Makna pun terbalik juga. Sebab itulah ambil terbalik. Alhamdulillah. Itu contohnya. Jadi setiap perkataan yang kita cari itu, adakah semua perkataan Arab ni ada kata dasar? Soalan dia. Tak semua. 90% saja ada kata dasar. 10% lagi tidak ada kata dasar, dan kita dah letakkan senarai perkataan-perkataan Arab yang tidak ada kata dasar. Bab yang ke-19. Ada kan? Tengok bab ke-19. Bab ke-19 apa dia? Bab ke-19. Bab ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nama bab ke-19 tu? Tajuk dia kaedah ke-19. Memahami perkataan yang tidak mempunyai kata dasar. Kita bagi bab khas. Kita senaraikan beberapa kata dasar perkataan yang tidak ada kata dasar. Ada kat situ Dan kita kategorikan. Kategori itu ikut ijtihad. Kategori itu ikut ijtihad saya tu. Kalau salah bagi tahu insya-Allah kalau ada profesor-profesor bagian bahasa Arab kata salah ni. So kau saya lah nanti Kau saya lah. Kita bincang ke benda kita waktu ubah buku balik tak salah. Kalau ada kesilapan kita ubah. Sebab benda ni hanyalah ijtihad sahaja. Sebab apa? Sebab memudahkan kita punya orang Melayu yang bukan Arab ni, yang tidak ada idea tentang bahasa Arab ni, macam mana nak mula belajar bahasa Arab secara mudah. Dan baru 2 hari lepas, Tuan Haji, nama dia Tuan Haji Hussein, sahabat saya, dah patching lama dah, orang government patching. Dia baca bahasa Arab lama, dia kata lama baca bahasa Arab ni, tapi masih confused tu. Tak tahu apa confused. Makin lama belajar makin confused. Lepas tu kebetulan saya kampung Terengganu ni, saya buat satu bengkel dekat kau untuk nasi kat Kuala Terengganu tu. Saya pun panggil dia datang daripada Besuk, datang, masya-Allah, datang semata-mata datang saya punya bengkel tu. Saya datang balik Terengganu kebetulan, saya buat bengkel 2 jam. Saya terangkan dia punya kata dasar tu, teori di sebelah kata dasar tu. Lepas tu dia belajar bahasa Arab, dia kata baru hari ni saya nampak jelas. Kalau saya tak tahu perkataan tu, saya tahu dia punya root dia dan ke mana nak perginya. Sebelum ni saya jumpa perkataan, saya tahu nak pergi ke mana. Tolong Google. Saya nak Google jawab kadang-kadang. Google bagi jawapan lain. Tapi sekarang ni saya boleh pergi kepada root, pergi ke kata dasar, pergi kepada kamus dan tahu exactly makna dia apa saya nak. Oh, subhanallah. Sebab asal kata dasar. Dan banyak lagi lah sahabat yang yang beri feedback positif lah. Jadi saya nak dengar daripada adik-adik kita yang ada kat sini, untuk ustaz kita, insya-Allah. Cuba test kat sini. Kalau ada kesilapan, ada kekurangan, kita tambah, kita baiki. Kita tu dah kita nak supaya audio ni berkembang, insya-Allah. Mungkin berkembang mulai dari sini lah, insya-Allah. Jasa Tuan Haji Zaim kita, usaha dia untuk kita angkatkan audio ni. Saya yakin audio ni boleh dikembangkan untuk pembelajaran. Dan akan ada lah orang tak setuju sebagainya, itu biasa tu, benda-benda baru macam ni. Ramai yang kritik dan sebagainya. Tapi bagus juga kritik tu, kita boleh terima lah. Baik, insya-Allah. Sila ikuti, insya-Allah. Buku ni tengok, dan saya ada dekat video dekat YouTube tulis gitu, kata dasar, pembelajaran kata dasar Quran. Masa PKP pun ni saya tak tahu apa dah. Lah pun tak ada. Saya pun duduk saja kat rumah tu, saya buat recording. Saya terangkan kata dasar tu apa dalam bentuk video, sebanyak 60 video saya buat. Alhamdulillah, ramai yang subscribe, ramai yang tengok, alhamdulillah. Dan ada latihan sekali. Sebab latihan dalam bentuk Google Form. Maknanya lepas dia tengok saya punya video 20 minit tu, saya terang-terangkan latihan tu sampai ayat Al-Quran, latihan apa kata dasar ni, dia klik lepas tu dia submit sendiri, dia write sendiri nanti. 10 markah. Contohnya kan. Tak puas hati buat sekali lagi. InsyaAllah boleh buat tu. Tulis dekat YouTube tu kaedah kata dasar Al-Quran. Ada kaedah kata dasar Al-Quran. Alhamdulillah ramai orang tengok tu. Jadi saya ingat kat sini tuan Haji, cukuplah tuan Haji ni. Kita buka persoalan lah. Kalau ustaz kita ada persoalan nak tambah apa benda, ataupun adik kita nak tanya apa-apa, boleh, insya-Allah. Sikit je kata dasar Quran yang ni je. 800 je. Itu pun 250 yang berulang. Sikit je. Hafal yang 5 yang 4 dulu. Lepas tu, lepas hafal 4 tu ataupun buat ni. Buat word of the day. Tapi kita tak nak bagi word of the day, kita bagi root of the day. Kita buat root of the day. Root of the day tak payah. Lepas tu kita ambil perkataan dia, root dia, dan perkataan yang lahir kat dia dengan ayat-ayat Quran yang disebut root tu. Tu kalau ustaz dapat, Ustaz Agung boleh buat, insya-Allah. Tanpa kat situ saya lagi tengok, insya-Allah hafal.
Kalau kita kata kita nak 250 setiap hari, maknanya satu hari satu ruk, dah setahun ada 365 hari. Habis dah tu, insya-Allah. InsyaAllah boleh? InsyaAllah. Ada soalan tanya, Ustaz? Ada soalan tak tanya? Sila. Ahlan wa sahlan. Ayu soal. Nanti sampai tahap nanti kita dah faham masalah soalan, kita dah cakap Arab dengan yakin, insya-Allah. Boleh. Kita buat modul baru lah, modul bercakap Arab pula nanti. Macam mana cakap Arab cakap laju dan tanpa berfikir. Tanpa berfikir. Sampai tahap mimpi pun cakap Arab. Macam mana buatnya? Mimpi ngigau tu, kaifaharuka? Aina anta zahib? Ngigau cakap Arab juga. Tu dah menghayati betul Arab tu sampai ngigau. Kalau tak sampai tahap ngigau tu, belum lagi appreciate bahasa Arab tu. Dia kena dapat ngigau. Macam mana buat tu? Kita akan belajar teater. Kita ada prof bahagian teater. Saya buat dekat UAE kan, teater. Setiap semester ada teater, semester tak boleh buat. Kalau tak ajak semua buat tengok teater. Teater terkenal Arab tu kita pentaskan di UAE untuk melatih pelajar kita bercakap Arab. Tapi lepas ni lah, lepas kata dasar semua ni lah. Lepas semua ni, insyaAllah. Sekejap je ni. Ada soalan? Nak tanya? Tafadhal. Is'alu, la tamallu wa la tasaggan. La tamallu wa la tasaggan. Bahasa Arab Ustaz, bunyi macam Melayu. Yalah, la tamallu wa la tasaggan. Jangan malu, jangan segan. Cakap Melayu. Boleh faham apa yang Ustaz cakap ni? Boleh eh? Boleh. La tamallu wa la tasaggan. Kamu jadi pioneer lah, pioneer untuk InsyaAllah. Saya dah test dengan orang dewasa, Jaya. Nak test dengan benar kita punya, insyaAllah. Macam mana? Boleh? Ustaz ada tambah Ustaz? Macam mana? Ustaz Umar? MasyaAllah. هل عندك إضافة أو زيادة؟ تفضل مرحبا بك. أهلا. إن شاء الله. يعني كل شيء واضح يعني. ما رأيك يعني؟ الحمد لله. يا أنت لا تتحدث باللغة الماليزية؟ إلا قليل. ما شاء الله. من أي بلد أنت قادم؟ من فلبين. من فلبين. Kyrgyzstan. ما شاء الله من فلبين. وأنت من أي بلد؟ تركستان. كرغستان. هذا بلد جميل ما شاء الله. ما شاء الله. أهلا وسهلا بك. والفلبين في أي محافظة أنت في الفلبين؟ في ملاوي. ما شاء الله. هل فيه مدرسة دينية أو إسلامية هناك كثيرة؟ مدرسة إسلامية في مينداناو. هذه منطقة كبيرة كلهم مسلمون. مانيلا. مانيلا هنا عاصمة، وتحت مانيلا هذا المسلمون في مينداناو وكل هذه. ما شاء الله. أهلا وسهلا. أستاذ أنقر أيضا موجود. ما شاء الله. الأساتذة Vietnam. أستاذ من فيتنام. أهلا وسهلا. في أي منطقة في فيتنام؟ هون شي مين هذه في العاصمة. فكتان العاصمة هون شي مين. المدينة اسمها ماذا؟ هانوي هذا العاصمة. لا بأس إن شاء الله. المهم العاصمة. Perkataan al-asimah ini tidak ada dalam Quran. Maksudnya capital. Asimatu Malaysia Kuala Lumpur. Ini asimah ini Madinah Kabirah min akbar mudun fi Malaysia Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ialah asimah. Apa maksud asimah dalam bahasa Arab? Modern Arabic. Asimah. Apa nama ni? Ibu kota. Sebut dia al-asimah. Asimatul Saudiyah Riyadh. Asimatul Vietnam Hanoi. Asimatul Thailand Bangkok. Asimatul Kuala Lumpur Asimatul Malaysia Kuala Lumpur. Asimah. Tak ada perkataan ni dalam Quran. Asimah ni tak ada. Yang adanya rootnya. Apa rootnya? Ain Sad Min. Apa maksud root Ain Sad Min? Pergi dalam Quran ada Ain Sad maknanya pelihara. Ain Sad Min maksudnya pelihara. Daripada perkataan itu keluar perkataan maksum, yang terpelihara. Ada dalam Quran tak? Perkataan asimah tak ada. Yang adanya asim. La asimal yaum. Apa Nabi Nuh, anak Nabi Nuh tu, lagi ni, bapak dia kata, ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dia kata, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', ya'simuni. Ini ya'simuni yahmini wa yahfazuni, yang jaga aku atau pelihara aku daripada kena air.
Ada bukit je, naik bukit tak kena air. Dia kata, ya'simuni, maknanya jaga aku pada air. La asimal yaum. Tidak ada apa? Tidak ada orang yang boleh jaga pada hari ini melainkan Allah. Keluarlah perkataan